Boleh semua okey? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Cik Ana, lama tak nampak. Hari Minggu dah jumpa. Ustazah tak datang. Okeylah, betul lah. Ustazah tak datang. Ustazah tak sihat. Apa dia? Kak Dewi. Oh, nah hari tu saya tak sihat lah. Tak boleh bangun saya. Okey, sila. Siapa yang baru sampai, ambil tempat. Nur, lama saya tak nampak Nur. Sihat? Alhamdulillah. Cuti Okey, baik. Macam mana hari ni? Nak belajar ke tak nak? Ya. Apa dia? Apa dia kakak? Saya baca dulu macam mana soalan ni. Banyaknya kakak, 2. Okey. Okey kakak Okey, hari ni muka surat berapa? 385. Saya nak baca 385 hari ni. Kita buka muka surat 385. Kita ada sebuah topik yang baru, topik yang ke-8. Saya dah simpulkan pada minggu lepas dan saya pun dah maklumkan yang saya tak nak selesaikanlah pembacaannya kerana sama saja. Kita terus masuk pada topik kita yang ke-9. Muka surat 385, topik kita pada pagi ini berbunyi jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni macam mana? Tak bengkak-bengkok. Jalan straight. Okey, selain daripada jalan straight, jalan yang diredai Allah lagi. Apa dia? Jalan yang selalu kita doa dalam surah Al-Fatihah. Apa dia tu Fitri? Ihdinas siratal mustaqim. Maaf Okey, jalan yang lurus ialah jalan sebagaimana yang kita sering doakan di dalam surah Al-Fatihah, yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ia kepada kita. Dalam surah Al-Fatihah biasa kita baca berapa kali setiap hari? 17 times. Okey, 17 times. Okey, kita baca setiap hari. Itu solat fardu ke solat sunat sekali? Fardu sahaja.
Solat wajib saja 17 kali setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan jalan yang lurus. Itu belum lagi masuk kalau kita buat solat sunat kita. Kan di sana ada lagi yang kita tambahkanlah, maksudnya daripada sudut pembacaan Al-Fatihah itu. Sekejap kenapa kuliah saya berat ke sini Selalu kan saya pesan mesti je level dia. Oh, tak payah Cik Ana duduk sini. Tak dia semua penuh ke sini Di sana kosong. Dia tak level. Ni kecil je. Pandangannya tak berapa tu. Ya, mungkin ikut kerusi tu lah. Sebab kerusi dia macam tu kan. Jadi, okey tak apa. Tinggalkan saja berat ke mana, berat ke kanan atau ke kiri. Surah Al-Fatihah ayat yang ke berapa? Ayat ke berapa? 5, 6 ke 7? Dah tak ingat dah. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Okay? Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, 6 hingga 7 dalam surah Al-Fatihah, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini muslimah, kita lihat begini. Allah Subhanahu Wa Taala, saya jelaskan dulu tentang maksud jalan yang lurus, nanti kita baru baca kitabnya. Fahamkan dulu topiknya dah jelas, kita akan baca perenggan demi perenggan nanti. Okey. Jalan yang lurus pada pagi ini kita ambil surah Al-Fatihah ayat yang ke berapa tadi? 6 dan 7. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari kita baca dalam solat kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan kepada kita dengan jalan yang lurus. Ihdina di sini, okey, kita pergi satu persatu. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, kau berikanlah kepada kami dengan hidayah. Hidayah di sini maksudnya ialah taufik dan hidayah. Dia bukan semata-mata tentang kita minta petunjuk kepada Allah, tetapi kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan untuk melaksanakan hidayah tersebut. Jadi kalau kita kata hidayah, hidayah ni lebih kepada ilmu. Taufik, kita kata ia lebih kepada amalan kita. Okay, ramai orang ada ilmu, banyak kali dah saya ingatkan. Setiap daripada diri kita, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan. Kita tahu tentang sesuatu perkara, tetapi tentang taufik ini belum tentu kita milikinya. Okey, tak semua orang ada taufik, tapi ramai orang ada hidayah. Kerana kita ada ilmu, kita tahu apa yang kita nak buat dan sebagainya, tapi ada tak kita buat. Ini dipanggilkan sebagai taufik dan hidayah. Tapi biasanya kita panggil hidayah taufik lah. Bukan taufik hidayah. Taufik hidayah ni bahasa Melayu. Kan? Sepatutnya hidayah ni datang dulu. Kemudian barulah pergi kepada taufik. Kenapa pen semua macam nak mati dah akhir tahunnya? Dah akhir tahun. Semua dah nyawa-nyawa ikan sama juga pen kita lah awak. Cakap pen orang, pen sendiri pun sama nyawa-nyawa ikan Boleh lah.
Okey, bila kita minta kepada Allah, ya Allah, kau berikanlah kepada aku dengan hidayah, itu tadi, ihdina, berikan kepada kami dengan petunjuk. Petunjuknya apa? Yang kita bukan saja inginkan ilmu, tapi kita inginkan ia diamalkan, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Tadi siapa kata? Jalan straight. Nak tulis ke jalan straight? Tak payah tulis. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Saya tanya tadi, jalan yang lurus itu apa? Katanya jalan yang tidak bengkang-bengkok. Jalan yang mana kita dapati di situ tidak ada penyimpangan pada jalan tersebut. Baik, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, didatangkan kepada kita dengan beberapa pendapat. Okey, kita ada 4 pendapat berkenaan dengan ihdinas siratal mustaqim. Pendapat yang pertama menyebutkan bahawa bila kita minta kepada Allah, ya Allah, kau tunjukkanlah kepada kami dengan jalan yang lurus, bermakna jalan yang dipandu oleh Al-Quranul Karim. Okey, jadi pendapat pertama di kalangan para ulama, mereka kata jalan yang lurus ini ialah bila kita ikut Al-Quran. Pendapat yang kedua menyebutkan di sini, okey, ialah Islam. Bermakna bila kita kata, ya Allah, kau tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kau tunjukkanlah kami jalan yang bawa kami kepada Islam. Okey. Dan yang ketiga di sini disebutkan kepada kita bahawa kebenaran. Jalan yang lurus bermakna ialah jalan yang bawa kita kepada kebenaran. Bila masuk kepada yang keempat, jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita ikut sunnah, kita ikut apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi di sini kita ada 4 pendapat yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya untuk memberikan kefahaman kepada kita apakah yang kita minta sebenarnya kepada Allah setiap hari itu tadi. Okey, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kau tunjukkanlah kepada kami dengan jalan yang lurus, bermakna jalan itu adalah jalan Al-Quran. Jalan yang mana bawa kita kepada Islam. Jalan yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Jalan yang kita ikut itu adalah jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata apa? Keempat pendapat ini adalah pendapat yang kita terima. Tak ada kata, oh kita ambil Al-Quran je lah, kita ambil Islam je lah, kebenaran lah. Bila kita gabungkan keempat pendapat ini, kita dapati bahawa keempat-empatnya lah yang akan bawa kita kepada jalan yang lurus. Sebagai seorang muslimah dalam hidup ini, kita perlu berpandukan kepada Al-Quran. Betul tak? Ada tak yang rasa Al-Quran ni tak perlu? Datang sini lah. Mak Isa sihat, Mak Isa? Alhamdulillah, macam lama tak nampak. Jalan yang dipandu oleh Al-Quran. Ada tak nak kata Al-Quran tu tak penting? Tak ada, tak berani kita kan. Al-Quran adalah kitabullah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi SAW sebagai guidelines. Okey, sebagai panduan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi seorang muslimah yang terpandu. Apa-apa yang kita lakukan ia mesti dipandu oleh Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini dialah yang memperkenalkan kepada kita. Maknanya bila kita baca Al-Quran, kita akan dapati bagaimana indahnya agama Islam yang direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Baik, seterusnya yang ketiga di situ, ada banyak kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran.
itulah juga yang diinginkan ataupun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita perlu ikut. Kerana kena ingat, dalam agama ini bukan hanya Al-Quran sahaja ya. Nabi kata apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dengan dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadilla abadan. Jika sekiranya kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Pertama, Al-Quran. Kedua, Sunnah. Bagus, tak payah belajar. Senang Ustazah. InsyaAllah. Jadi inilah yang kita panggil sebagai jalan yang lurus. Baik Muslimah, kita lihat. Tadi kita ada lagi satu ayat. Apa bunyinya ayatnya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 3 lagi perincian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah jelaskan pada ayat yang ke-7. Pertama, jalan orang yang engkau beri nikmat. Dua, bukan yang dimurkai, bukan jalan orang yang dimurkai. 3, bukan jalan orang yang sesat. Jadi kita ada 3 penerangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam ayat yang ke-7. Okay, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kau tunjukkanlah kepada kami dengan jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang ke-7, jalan orang yang engkau beri nikmat, jalan yang bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Okay. Jalan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini dijelaskan dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa pada ayat dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-8. Maaf, bukan. Pada ayat yang ke-69 hingga 70. Jadi kalau kita nak kata jalan orang yang Allah beri nikmat. Okay, jalan orang yang Allah beri nikmat tu jalan yang bagaimana? Ataupun jalan orang yang bagaimana? Maka di sini kita kuatkan penerangannya dengan surah An-Nisa ayat 69 hingga 70. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka orang yang taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul, apa yang mereka dapat? Fa'ulaika, Allah kata orang-orang ini semua ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat ke atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberikan nikmat ke atas mereka? Allah sambung ayatnya begini. Allah kata minan nabiyyin, di kalangan para
nabi. Kemudian wasiddiqin, di kalangan orang-orang yang benar keimanannya. Kemudian wasyuhada, di kalangan orang yang syahid. Kemudian Allah kata wassalihin, dan di kalangan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah kurnia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Jadi kita lihat ya, ada berapa tadi yang Allah berikan nikmat orangnya? 4. Okey, apa dia? Para nabi, as-siddiqin, syuhada, salihin. 4. Bila kita kata tadi, kita minta kepada Allah, ya Allah kau berikanlah kepada kami dengan jalan yang lurus. Jalan orang yang engkau berikan nikmat. Bermakna kita ingin Allah berikan kepada kita ini dengan keadaan yang kita lalui sebagaimana para nabi. Mereka yang mati syahid. Mereka yang benar. Mereka yang mati syahid dan mereka yang saleh, orang-orang yang saleh. Keempat-empat mereka ini melalui jalan keimanan. Jalan orang yang bertakwa. Takwa maknanya kita taat kepada Allah, ikut segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka keempat-empat orang itu, makna golongan tersebut di kalangan para nabi, mereka yang benar jujur keimanannya, mereka yang mati syahid, mereka yang saleh, kesemua mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita duduk di tempat ataupun mengikuti jalan orang-orang yang begini. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Okey, kita masuk yang kedua. Kalau kita sebutkan di sini bukan jalan orang yang engkau murkai, bermakna orang yang, sebentar ya. Panjang sangat. Panjang sangat pentafsirannya. Baik, saya kecilkan sebentar ya. Ni dalam bahasa Arab ni. Nak terjemah. Kita kecilkan sikit ya apa dia cakap. Okey. Kalau jalan orang yang bukan jalan orang yang engkau murkai, maghdub, bermakna di sinilah orang yang rosak niat mereka. Okey, orang yang rosak niat mereka. Maknanya melakukan amal ibadah niatnya kerana Allah ataupun bukan? Bukan. Ini kita panggil sebagai orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan amal perbuatan dengan niat yang rosak, niat yang salah, niat yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Okey, semalam di masjid mana? Kampus Siglap. Semalam di masjid Kampus Siglap saya ada jelaskan. Nak tahu lanjut, pergi tengok. Jangan malas belajar ya. Nak lebih tahu tentang bagaimana niat itu dia boleh rosak, apakah faktornya, bagaimana boleh masuk pada kesyirikan sehingga Allah Subhanahu wa taala murka jalan orang yang melakukan, jalan orang yang niatnya salah itu tadi, boleh nanti lihat bagaimana penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' Ad-Dawa. Tapi yang penting secara umumnya saya nak jelaskan, orang yang rosak niatnya bila kita buat sesuatu amalan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, amalan itu tidak diterima. Pahalanya terhapus, Allah masukkan dia dalam api neraka. Sebab itu Allah murka. Tidak ada orang yang Allah murka, Allah masukkan dia dalam syurga. Itu dah terbalik. Allah itu maha adil. Okey, siapa yang buat perkara yang Allah murkai, Allah akan masukkan dia dalam
api neraka. Siapa yang buat perkara yang Allah redha, Allah akan masukkannya dalam syurga. Settle, mudah. Allah Subhanahu Wa Taala tak complicated macam kita. Okay, kita complicated. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Engkau buat baik, aku masukkan kau dalam syurga. Engkau buat jahat, aku masukkan kau dalam api neraka. Senang. Dia tak ada macam gitu. Alah sikit je. Takkan pun tak boleh Allah diskaun. Kita lah kan. Kita macam tu. Kita buat jahat sikit je kan. Alah, Umi sikit je kakak buat jahat. Bolehlah sikit je. No promise tak buat lagi. Dengan Allah no. Tak ada. Dengan Allah tak ada. Kau buat jahat, aku balas jahat. Kau buat baik, aku bagi baik. Dia begitu. Sebab tu di sini orang yang Allah Subhanahu Wa Taala murka, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam api neraka. Jadi settle senang begitu. Seterusnya yang ketiga tadi, bukan jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang sesat, di sini maknanya ialah orang itu dia berilmu. Tapi kemudian dia memilih untuk berada pada jalan orang yang sesat. Senang kata begini muslimah, kita ada pengetahuan, kita tahu tentang perkara itu halal atau haram, tapi kemudiannya kita memilih untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Okey? Kita tahu, contoh, minum arak adalah perkara yang halal ke haram, saya tanya. Ada nak kata halal? Tak ada. Okey, minum arak itu adalah haram. Tapi kita buat juga, contoh saya bagi contoh, kita buat juga bermakna kita memilih untuk berada pada jalan orang yang sesat. Pengetahuan kita, dia tidak menjamin adakah kita ini akan melakukan ataupun tidak. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah penggunaan ayatnya ialah ihdina. Balik ya pada ihdina tadi. Penggunaan ayatnya ialah ihdina. Bila kita kata ihdina bermakna kita minta kepada Allah hidayah. Kita minta kepada Allah taufik. Supaya kita tidak berada pada dua jalan yang itu tadi. Jalan yang Allah murka, jalan yang Allah golongkan orang yang sesat. Kita nak berada pada jalan yang pertama. Jalan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya dengan nikmat. Okey? Jadi jelas ya, jalan yang lurus inilah yang dimaksudkan dalam surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk pada kitab kita. Baik. Ada yang kelabu-kelabu asap? Tak ada ya? Semua okey ya? Baik, kita masuk pada pembacaan kitab kita di sini. Okay, jalan yang lurus, siapa saja yang ingin mendirikan bangunan yang tinggi, hendaklah memperkukuh dan memperkuat fondasinya, serta merawatnya dengan saksama. Sebab tegarnya suatu bangunan bergantung pada kekuatan dan keteguhan fondasinya. Siapa yang nak bina satu bangunan, dia mesti kuatkan base dia. Apa pun kita nak buat, asas mesti kuat. Basic mesti kuat. Dia panggil tadi foundation. Foundation mesti kuat. Kita kalau nak pakai makeup, foundation mesti kuat, betul tak? Ambil yang mudah. Dia punya base kuat dia, baru makeupnya tak luntur. Kalau base dia tak kuat, jatuh. Jatuh air kan, jatuh rihalnya dengan masa makeup. Betul tak saya kata? Kita kalau pakai makeup, orang kalau kahwin, dia nak pakai makeup, kalau foundation dia tak kuat, luntur kan dia punya bedak. Mesti mak anda mesti, oh ini mesti kuat ni, dia punya base, mesti cantik. Kalau tak nanti luntur, kena spotlight, nak ambil gambar, makeup cair, maskara semua. Cair macam itu kan, tak boleh. So, apa-apa dia punya base yang nak dibina dia mesti kuat, baru cantik. Begitulah juga dalam akidah kita, agama kita. Dalam hati ini, basic iman dia mesti kuat. Bila ia kuat, barulah semuanya akan menjadi kuat. Sama sebagaimana bangunan. Kita nak bina masjid, macam lain macam bunyi ya. Kita nak bina masjid, contohnya Masjid Darul Ghufran. Kalau dia punya flooring ni tak kuat, atas ni dia tak kuat. Dia begitu.
Sebab tu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada bangunan. Kerana bangunan ini amat penting. Kalau bangunan runtuh, dia bukan semata-mata tentang bangunan runtuh. Orang yang di dalamnya juga akan turut mati. Sebab tu bangunan ni dia perlu betul-betul kuat pada bahagian foundationnya itu tadi. Basicnya tu tadi. Okey, baik. Berdasarkan hal itu dia kata begini. Berdasarkan hal itu, amal perbuatan dan darjat yang diraih kerana melakukan perbuatan tersebut laksana sebuah bangunan dan iman laksana fondasinya. Apabila fondasinya kuat, apabila asasnya kuat, nescaya bangunan itu akan sanggup menanggung beban dan dapat menjulang tinggi. Jika sebahagian dari bangunan itu rosak, pasti kerosakan tersebut akan mudah diperbaiki. Namun, apabila fondasi bangunan itu tidak kuat, nescaya ia tidak akan dibuat tinggi dan tidak bertahan lama. Jika salah satunya rosak, maka robohlah bangunan tersebut dan minimal hampir roboh. Maknanya dia jadi bangunan yang tak boleh tegak dengan baik. Analogi yang diberikan kepada kita di sini, kita lihat bagaimana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni dah salin? Dah? Okay, kalau siapa-siapa tak sempat nanti, boleh lihat pada recording Hari ni kita nak belajar melukis. Kita kena lukis. Bila kita lukis baru kita faham. Ni apa? Foundation. Jalan yang lurus. Ni tak lurus ni. Ni masih bengkok. Macam nak draw lurus? Nampak tak? Dia ada sound effect tu. Okey. Ini kita panggil sebagai asas sebuah bangunan. Ini kita ikut imajinasi kita sajalah ya. Tadi siapa nama? Kak Som, sampai lupa nama orang. Kak Som kata ini foundation sebagaimana yang disebutkan dalam kitab kita. Okey. Kemudian kita ada bangunan. Nak draw rumah ada atap ke rumah tak ada atap? Rumah flat ada atap ke tak ada? Rumah flat je straight atas ke? Oh, ada atap juga ya? Nak buat macam ni? Boleh lah. Yang penting ada rupa rumah. Cuma dia punya atap tu tak straight. Yang penting ada rupa rumah. Okay. Imam Ibn Qayyim kata apa? Asas kita di sini, dia kalau kuat, dia akan membina bangunan yang menjulang tinggi. Bangunan tu kita nak bina tinggi macam mana pun, dia tak jadi problem. Kerana asasnya dah kuat. Okay? Dan kalaupun pada bangunan itu tadi ada kerosakan, kita boleh baiki ia dengan mudah. Tak ada masalah bila kita nak baiki apa yang menjadi kerosakan-kerosakan pada bangunan tersebut. Sebab kalau foundation dia tu tadi tak kuat, kalau asasnya tak kuat, bila ada rosak dekat atas ini, kita cuba perbaiki, rumah ni akan roboh. Kerana kita contoh kita nak drill, kita nak apa, kalau asasnya tak kuat, bawahnya turut bergegar, akhirnya kita orang sebelah buat renovation pun rumah kita pun sama-sama bergegar, rasa kita punya kipas macam nak jatuh. Tapi kenapa tak jatuh? Kerana kita ada foundation yang kuat itu tadi. Iman dia juga begitu. Kita lihat foundation ini sebagai iman kita. Iman dia kukuh, bila iman kukuh, Islamnya juga akan kukuh. Islam ini kita panggil sebagai amal kita. Sebab tu tadi dia kata,
Bila iman seseorang fondasinya, asasnya kuat, maka ia akan memberikan kita amal dan darjat yang kuat. Ini kita panggil sebagai darjat kita, yang menjulang tinggi hingga ke atas. Kerana keimanan itu mantap. Iman kalau rosak, amal kita rosak, kita tak dapat apa-apa darjat. Tapi kalau iman kita mantap, amal kita mantap, darjatnya juga tinggi. Ini dipanggil sebagai fondasi itu tadi. Baik, apakah itu iman? Ma huwal iman je. Nak tanya ma huwal iman. Itu macam soalan azab kubur pula ya. Man rabbuka. Man rabbuka. Iman apa? Iman apa? Iman bukan anak saudara saya kat rumah ya. Itu Nur Iman Maisura. Rukun iman, okey. Rukun iman apa? 6. Apa dia? Allah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi. Hari kiamat dulu. Hari kiamat, qada dan qadar. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi ini iman. Ma huwal Islam? Syahadatu an la ilaha illallah. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Itu Islam. Kita masuk pada amal kita. Masukkan semua dalam bangunan. Okey. Kenapa saya buat begini? Ini adalah soalan malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, ma huwal Islam, ma huwal iman. Okay, hadisnya panjang sekali. Dalam masa yang agak terbatas ini, saya tak dapat nak baca hadis satu persatu. InsyaAllah, satu hari nanti kita akan bincang. Tapi kalau siapa yang ikut kuliah saya di Masjid Al-Muttaqin, kita dah bincang hadis itu dengan begitu panjang lebar. Tak faham lagi pun tak tahulah kalau siapa yang ikut kuliah tu. Tapi yang penting, iman ini, bila kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar, inilah yang kita panggil sebagai asas yang ada dalam hati kita, yang membentuk kita menjadi seorang muslimah untuk beramal soleh, iaitu merealisasikan keimanan menerusi keislaman itu tadi dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita melaksanakan solat, bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Dan untuk semualah ya, amal ibadah yang lain, bukan ini sahaja. Yang penting di sini saya nak kata, iman ini kalau dia rosak, yang ini semua, yang di atas ini juga akan turut rosak. Kita tak boleh nak membangun sebuah bangunan yang tinggi ataupun diri kita anggap pada diri kita lah. Iman letaknya dalam hati ya. Okey? Dalam hati kita ni ada iman, bukan taman. Okey? Dalam hati ada iman. Dalam hati ada iman. Bila keimanan itu tertancap kuat dalam hati kita, keseluruhan diri kita daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, ia akan menjadi baik. Betul ke tidak? Saya dah cakap banyak kali tentang hal itu. Nabi sebutkan, kalau hati seseorang dia baik, maka keseluruhan jasadnya akan baik. Bermakna bila imannya baik, dia punya base-nya baik, okay, foundation-nya baik, maka akan baiklah keseluruhannya. Akal kita akan baik, mata kita akan baik, telinga kita akan baik, pertuturan kita akan baik,
apa yang kita buat semuanya akan jadi baik, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu pentingnya keimanan yang mantap. Keimanan yang mantap di sini dia akan meningkatkan darjat diri seseorang. Ini yang kita kata atap kita tu. Meningkatkan darjatnya tinggi menjulang. Sehingga kan bila dia buat apa pun amal ibadah, dia akan terus meningkat sehingga kita tak tahu sampai ke mana penghujungnya darjat tersebut. Ini dipanggil sebagai asas yang kuat. Saya nak kena berhenti. Asas yang kuat dalam kita berada pada jalan yang lurus itu tadi. Okay, sikit lagi kita masuk sini. Kita ambil ini sebagai perenggan kita yang terakhir. Nanti minggu depan kita selesaikan perbincangannya. Baik, orang yang arif akan memusatkan perhatiannya pada perbaikan dan penguatan fondasi bangunan tersebut. Adapun orang yang jahil, dia akan fokus untuk meninggikan bangunan tanpa memperhatikan fondasinya, sehingga bangunan tersebut mudah sekali roboh. Okey, jadi orang yang bijak di sini kita kata kita akan fokus pada iman. Bukan saya kata amal ibadah tak boleh fokus, bukan gitu. Kita akan betulkan akidah kita. Apa-apa pun yang kita nak buat, kita akan balik pada akidah kita, keimanan. Kerana kalau kita buat dengan keimanan yang betul, kita solat dengan akidah yang betul, kita puasa dengan akidah yang betul, okay? Kita pergi umrah, kita pergi haji dengan akidah yang betul, maka semuanya akan jadi betul. Sebab tu kita perlu memperkukuhkan fondasinya. Kita akan fokus pada fondasi. Tapi kalau orang yang jahil, dia tak fokus pada fondasi tu. Dia akan fokus kepada aku kena solat banyak, aku baca Quran banyak, dia macam tu. Tapi kalau dia ada masalah akidah, tak cantik saya. Sebab tu tadi di sini Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang yang bijak dia akan fokus pada asas. Imannya mantap, imannya betul. Maksudnya apa? Kita tak buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Okey, ni benda yang dikaitkan dengan keimanan. Kita tidak buat perkara-perkara yang merosakkan akidah. Kerana kalau kita terjebak dalam hal-hal yang rosak akidahnya, semua amalan kita akan turut rosak. Jadi kalau foundation kita kuat, basicnya kuat itu tadi, bersih, murni, tak ada sebarang hal-hal yang mensyirikkan Allah, maka kuatlah amal ibadah kita sehingga tinggilah darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, di mana dalam surah At-Taubah ayat 109 di situ Allah kata begini, Allah berikan kepada kita dengan perbandingan. Orang yang membina bangunan berasaskan kepada ketakwaan dan orang yang membina bangunan berasaskan sesuatu yang longgar ataupun yang tak mantap di sini, dia tak sama. Dan Allah kata orang yang membina bangunan di asas ketakwaan, dia lebih baik. Khair. Allah sebutkan di situ. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khair. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan iaitu masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keredaannya itu lebih baik? Ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengannya ke dalam neraka Jahannam? Ini satu persoalan yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebagai seorang muslimah yang Allah berikan dengan keimanan, dengan akal fikiran yang mantap, yang boleh berfikir dengan baik,
kita pasti tahu bahawa bangunan yang dibina di atas ketakwaan dan keredaan Allah itulah bangunan yang terbaik. Maknanya diri kita, bila kita nak membentuk kepribadian seorang wanita yang salihah, wanita muslimah yang baik di kalangan masyarakat, di mana pun kita berada, keimanannya kalau mantap, insya-Allah keseluruhannya akan baik. Tapi kalau keimanannya tidak, inilah yang mudah untuk syaitan rosakkan dia. Syaitan mudah untuk hasut dia buat perkara-perkara yang tidak baik. Mana pun dia pergi, mudah dia terjebak kepada hal-hal yang Allah murka, hal-hal yang sesat. Okey, saya berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Saya nak ambil ada soalan ini daripada seorang muslimah kita. Okey, soalan yang pertama. Hari ni je saya ambil soalan, jangan minggu depan tiba-tiba soalan banyak pula ke depan. Dia ambil Q&A lah minggu depan saya sampai berterabur ke sini kan. Sebab bukan tak nak ambil soalan, sebab nanti tak sempat masa saya nak carah kitab saya ni. Okey, soalan yang pertama di sini. Dia macam nak main quiz pula. Bolehkah seorang wanita yang dalam iddah menunaikan umrah atau haji? Jawapan? Siapa betul? $5. Bolehkah seorang wanita yang dalam iddah menunaikan umrah atau haji untuk mencari ketenangan hati dan nak hilangkan kekusutan dan kemurungan? Jawapannya tidak boleh. Okey? Wanita dalam iddah tidak boleh bermusafir. Kena ingat itu. Ini iddah kematian ataupun iddah perceraian? Perceraian. Okey. Iddah perceraian pun tidak boleh ya. Tak boleh. Maknanya di situ dia perlu ikut kepada masa tempoh yang diberikan kepada dia. Wanita iddah perceraian 3 bulan. Okey, wanita kematian suami 4 bulan 10 hari. Kan saya kata tak payah belajar, masya-Allah. 4 bulan 10 hari. Saya pesan gini ya, sabar ya. Saya tahu bukan perkara yang mudah. Kita kalau dah biasa duduk rumah, mungkin dah biasa travel kan, tiba-tiba kita kematian suami ataupun kita bercerai ke apa ni sini kan, kita tak rasa tak bebas nak keluar ke mana-mana, sabar dulu, sekejap saja. Sekejap je, 4 bulan 10 hari dengar tu macam lama, tapi berjam celik, akhirnya dah 4 bulan 10 hari. Berkat kesabaran kita. Cuma beza kalau wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia masih lagi boleh keluar tu untuk tujuan-tujuan yang ni lah. Untuk tujuan masih boleh lagi pergi kerja dan sebagainya kan, masih lagi boleh dalam keadaan yang berhias. Wanita yang dalam iddah perceraian beza dengan wanita yang dalam keadaan iddah kematian suami. Kalau kematian suami dia tak boleh berhias, memang tak boleh keluar langsung, melainkan jika ada urusan-urusan yang penting, itu pun jika ada yang menemaninya. Kan, kalau dia sakit, pergi doktor, ada anak temankan dia, ada mahram yang boleh temankan dia, silakan. Tapi kalau nama nak pergi, Ustazah saya nak pergi JB lah Ustazah. Border dah buka kan, nak pergi JB lah, nak makan mie rebus. Singapura ada jual mie rebus kan? Ada. Tak mati kan tak makan JB, tak makan mie rebus kat JB? Tak mati, betul tak mati. Dia maknanya tak mudarat. Tak memudaratkan dia. Dia kalau mungkin ada hal yang perlu, saya kena sign surat ni Ustazah dekat JB, ya pergilah. Tak ada masalah. Kalau gitu baru dibolehkan. Kan contoh umrah, haji. Kita dalam iddah ni sekarang boleh tunda? Boleh. Adakah ia menjadi satu kewajipan? Tak wajib. Kerana situasi kita pada waktu itu tidak membenarkan kita untuk pergi ke sana. Okey, saya harap faham ya tentang hal ini ya. Tapi nak pergi pasar beli apa-apa kalau tak ada orang ni boleh. Boleh pergilah. Itu pun sekejap je. Itu pun dah beli balik. Macam tu. Jangan beli jumpa kawan, jomlah duduk kat Coffee Bean minum air. Wanita moden sekarang beza ya. Wanita moden sekarang beza, saya faham. Dia ada satu keinginan yang luar biasa, wanita-wanita moden sekarang. Tak apalah, kau pun dah, laki kau bukan yang ada kat rumah kan, dah mati dah laki kau. Macam gitu sekali ya. Okey, soalan yang kedua.
Bagaimanakah seorang isteri menjadi isteri yang taat pada suami tanpa menyahut ataupun panggilan soalan suami? Sebab suami yang tidak bertanggungjawab. Tanpa menyahut soalan atau panggilan suami sebab suami yang tidak bertanggungjawab. Mengambil kesempatan terhadap isteri yang menyelenggara semua hal-hal rumah tangga. Macam mana? Istighfar banyak-banyak. Apa dia? Sekolahkan dia dulu. Alhamdulillah jawapan. Dia macam inilah ya. Tanpa saya mengenepikan perasaan-perasaan yang terluka ya. Sebab soalan ini perlu dijawab dengan penuh berhati-hati. Saya memahami situasi yang dihadapi oleh wanita ini, suaminya mungkin perangai bobrok lah, kita kata dahsyat perangai kan, tak tahulah. Kalau memang kita kata ni kalau mati masuk neraka lah. Kita kata gitu kan, memang jahat lah perangainya. Saya tak nafikan ada suami yang perangainya begitu. Sekarang ni masih lagi isterinya. Bila kita masih lagi isterinya, apa pun yang kita buat dengan suami kita, buatlah dengan cara yang baik. Mungkin kita tahu kita ni tak boleh nak sahut panggilannya bila dia panggil ke apa kan. Maaf ya, mungkin saya maksudkan di sini untuk bersama dan sebagainya. Kita rasa tak boleh lah. Apa pun tolak dengan cara yang baik. Boleh? Okey? Tolak dengan cara yang baik. Dengan cara yang berakhlak. Walaupun susah sebenarnya. Susah. Dia bukan mudah. Kita kalau wanita ni, kalau hatinya terluka, lebih-lebih lagi dengan pasangan, dia bukan mudah untuk kita nak cakap baik-baik dengan suami kita kan. Untuk kita layan dia dengan baik, nak buat kopi dengan baik, letak bang, minum bang, tak ada maknanya. Dia mesti, nah minum. Pandai-pandai lah minum sendiri. Nak suruh suap pula, tak payah. Begitu kita. Sebab apa? Jiwa kita dah terguris, dah terluka. Okay, situasinya berbeza. Tapi sebagai seorang wanita yang ada ilmu, usaha ya muslimah, kita buat dengan cara yang sebaik mungkin, semampu kita. Tak perlu kita nak empas-empas, letak je baik-baik. Minum. Cakap je gitu. Kalau kita tak mampu, kita nak kata tak mampu nak cakap sayang ke apa, tak apa, letak je. Minum. Dengan cara yang baik. Okay, tak perlu nak berhempas sana berhempas sini, pecah piring, terbang dan sebagainya, tak perlu. Nanti penat kita juga nak kena kemas. Betul tak? So kita buat dengan cara yang bijak. Wanita yang bijak, dia boleh kawal emosi. Tapi ia perlu belajar. Perlu belajar. Okay? Bila kita dapat kawal emosi, insya-Allah semuanya akan terkawal. Namun kalau kita rasa kita tak boleh hidup dalam keadaan yang toksik tersebut, aku dulu hidup dengan dia makin banyak dosa lah ya. Sudah. Pilih jalan yang terbaik. Untuk diri anda, emosi dan mental. Okey? Itu yang banyak kali saya pesan kepada semua wanita. Kalau rasa tak boleh, sila expiredkan hubungan itu. Kalau tak boleh. Tapi kalau anda rasa, oh saya ada jiwa yang mantap untuk kekal, kahwinlah 20 tahun sampailah ke akhir hayat pun saya tak kisah. Jangan sia-siakan kehidupan anda. Okay, so di sini kalau masih lagi bergelar sebagai seorang isteri, yes, kita perlu menjalani kehidupan sebagai seorang isteri dengan cara yang baik. Kerana dia suami kita. Tapi kalau kita rasa kita mampu untuk sekolahkan dia tu tadi, macam tadilah Mak Isa katakan, nak bawa pergi kaunseling, nak bawa lagi bincang, ya. Bukan senang ya, bukan semua suami nak pergi kaunseling. Bukan semua suami nak dengar kita, engkau siapa ni nak ajar-ajar aku, engkau tu bini tau. Banyak suami yang begitu. Tapi kalau dia bersedia, silakan, alhamdulillah, baik. Kita cari jalan penyelesaian. Dia tenang, kita tenang, semua tenang, akhirnya til jannah insya-Allah. Okey, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.